عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara Nabi Ustaz Hadi Syarudin, saya beringat ini mereka sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu ini kita menyambung kembali perbincangan kita mesti surah Sad. Tafsir kita di iKim.fm ini telah pun sampai pada ayat yang ke-36, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang menghembus dengan baik menurut ke mana sahaja yang dikehendaki olehnya. Jadi saya dengar ini mereka Allah sekalian, ayat ini tidaklah bercanggah dengan ayat yang telah kita bincangkan dalam surah Al-Anbiya yang lalu. Wali Sulaiman riha asifah. Asifah lain daripada rukha. Rukha ni lembut-lembut, sepoi. Tapi asifah maknanya angin kencang. Jadi Nabi Sulaiman dikurniakan Allah SWT angin yang boleh membolehkan baginda bergerak mengikut kepada kehendaknya, laju atau pantas, ataupun waktu yang lain nak dia menikmati keindahan alam yang dilihat di bawah, maka angin itu akan bergerak perlahan, sepoi-sepoi. Sudah dengar ini mereka Allah sekalian. Kalau kita lihat dalam tulisan Ustaz Umar Muhammad Nur Hafizahullah dalam majalah Solusi, dalam bab syafaat, syafaat Rasulullah SAW. Syafaat ini ada berbagai-bagai bentuk. Hadis yang beliau huraikan adalah likulli nabiyyin da'wah, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi ini ada dakwah yang dimustajabkan Allah Subhanahu wa taala, mukjizat, dimohon Allah kabulkan. Tapi Nabi Muhammad SAW ini sentiasa menyimpan doa tersebut ataupun permintaan kepada Allah itu dalam bentuk syafaatul uzma. Syafaatul uzma maknanya adalah syafaat yang paling agung yang akan diberikan secara khusus kepada Nabi SAW, kerana Nabi tidak minta di dunia ini apa-apa. Nak diberikan jadikan gunung itu emas sekalipun Nabi tidak mahu. Kalau kita nak emas banyak sangat nak bagi pada orang, itu kata kita bila dah dapat, Allahu Akbar, habis semua lupa. Sahabat pun seperti sahabat lagi, ayah ibu pun dibuang begitu saja. Allahu Akbar, beza kita. Jadi saudara pendengar ini mulia kat Allah sekalian, dalam kisah yang dikemukakan di sini, iaitulah Allah SWT mengurniakan kepada Nabi Sulaiman kehebatan dengan sebab istighfarnya banyak kepada Allah ini, nikmat yang lain. Dengan sebab dia telah mewakafkan atau menghadiahkan ataupun menyembelih mana-mana pandangan sekalipun terhadap kuda yang dimiliki yang banyak itu, haiwan-haiwan yang dipanggil sebagai kuda ni, maka Allah SWT berikan kepada Nabi yang mulia, yang hebat ini, Nabi Sulaiman AS, angin yang bolehkan dia bergerak ke mana-mana sahaja. Ganti kepada kuda yang pantas ni, angin yang sudah tentu lebih pantas. Ini nikmat Allah SWT kepada Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad SAW dan umat baginda pun harus faham, tidak memberi itu bukan makna Allah benci. Tidak beri itu sebab Allah nak bagi satu yang lebih baik. Memberi itu bukan tanda sayang. Memberi itu kadang-kadang istidraj. Sebenarnya nak semua-semua dapat, akhirnya rosak dia. Umpama kita ada anak kita baru habis UPSR, kebusannya cemerlang, dia minta semua kereta. Kita beli kereta untuk dia, dia tak boleh mandu lagi, tak ada lesen lagi, dia pun bawa ikut emosi dia, aksiden. Na'udzubillah. Maknanya penahanan tidak memberi itu bukan makna benci. Tidak memberi itu mungkin ada satu nak untukkan lebih hebat daripada itu. Artinya kuda ini walaupun haiwan yang hebat, yang amat disenangi, tetapi Nabi Sulaiman telah pun wakafkannya atau menyembelihnya, mana satu pun tafsiran tersebut. Tapi ternyata Allah telah berikan kepada Nabi Sulaiman angin yang kencang, yang kuat. Saya dengar ini muliakan Allah sekalian. Perkataan mukarranin wa akharina mukarranina fil asfal. Allah SWT jadikan Nabi Sulaiman ini memiliki kekuatan untuk menawan syaitan. Wa syayatina kulla bana'in wa ghawas. Dan syaitan semuanya bekerja untuk Nabi Sulaiman, sama ada sebagai pembina bangunan yang besar ataupun menyelam untuk membawa keluar mutiara yang hebat-hebat, mutiara dan juga sebarang bentuk daripada dalam lautan itu, yang benda-benda yang hebat yang mengagumkan. Saya pernah dimuliakan Allah sekalian. Itu tidak boleh memiliki kekuatan macam Nabi Sulaiman ini. Tak boleh berkawan dengan syaitan. Jangan ada seorang pun yang pandai-pandai berkata, saya ni dia seorang karim, saya seorang khadam. Ini kata-kata Nabi Muhammad SAW tidak pernah cakap.
Para salafus salih pun tidak memiliki perkara seperti ini. Jangan kita mandai-mandai. Fulan tu ada kekuatan untuk membunuh orang, jadi pawang, jadi pengubat. Dia sendiri pun tak semayang kadang-kadang, pakai suara pendek lagi. Allah, saudara gunakan akal lah saudara. Kita nak membuat orang ni, tengok latar belakang dia. Ada sebuah kitab Al-Furqan Baina Awliya' Syaitan wa Awliya' Rahman. Kamu dapat bezakan dengan akal kamu. Simply kamu tengok hidup dia, kamu boleh tahu. Wajar ke tidak orang ni menjadi seorang yang kita harapkan mengubat kita. Padahal dia sendiri pun tak menutup aurat. Padahal dia sendiri pun rumah dekat dengan masjid tak pernah hadir. Jumaat pun tidak datang. Kelakuannya, kata-katanya boleh melihat Jibril, Mikail, boleh melihat dengan Muhammad SAW, boleh melihat orang telah mati. Ini kata-kata dusta. Maka kita jangan terpedaya. Saya pernah ini mereka Allah sekalian, kalau kita lihat dalam kitab doa dan wirid yang ditulis oleh Ustaz Yazid Al-Qari Jawas, boleh kita dapatkan buku ni di MPH sebagai contohnya. Secara ini mereka Allah sekalian, bacalah. Lihat pada mushaf penghabisan 450 ke atas tentang bagaimana kita nak menangani syaitan daripada mengganggu kita. Pertama, kena mohon perlindungan kepada Allah SWT. Yang kedua, kena tingkatkan ketakwaan kepadanya. Yang ketiga, kena bersabar atas dengki dan juga kejahatan orang kepada kita. Yang keempat, tawakallah kepada Allah. Yang kelima, jangan takut pada manusia. Sibukkanlah diri kita untuk memikirkan kuasa Allah ke atas kita dan ke atas orang yang dengki ini. Yang keenam, mengharapkan kepada Allah SWT yang mutlak. Nombor 7, taubatlah pada dosa. Kerana dosa ni menyebabkan berbagai musibah menimpa kita saudara. Yang ke-8, bersedekah. Kerana sedekah ni akan menyebabkan Allah sayang pada kita dan Allah angkat semua kesalahan kita. Yang ke-9, kalau ada orang dengki yang kita ni, kita padam api yang menyebabkan orang ni meluap-luap kebenciannya pada kita. Kadang-kadang kata-kata kita menyakitkan hati dia. Kadang-kadang pakaian kita, kadang-kadang sikap kita, kadang-kadang kenderaan kita, menunjuk-nunjuk kita. Ini menyebabkan orang kadang-kadang orang Melayu pergi berbunuh. Jadi berbunuh ni mulalah orang kena bagai-bagai benda pada kita. Kita juga jadi penyebab sebenarnya. Dan yang terakhir sekali, yang senarai ini, yang ke-10, memurnikan tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah SWT sahaja. Lagi kalau kita lihat banyak perkara-perkara yang diajar Nabi SAW. Sebagai contohnya, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, "Idza kana junful lail aw amsaytum fakufu musliminakum. Fa inna syayatin tantashiru hina id. Fa idza dhahaba sa'atul lail fakhalluhum wa aghliqu al-abwab wadhkuru isma Allah. Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Wa awqu qirabakum wadhkuru isma Allah. Wa khamiru aniyatakum wadhkuru isma Allah. Walau an ta'rudu 'alayha syai'an wa akhiru masabihakum." Dalam hadis ini Nabi bersabda, bila kegelapan malam telah tiba, masuk waktu maghrib, bawa anak-anak kamu masuk ke dalam rumah. Kerana syaitan bertebaran pada waktu itu. Bila malam telah pun melaburkan tirainya, maka lepaskan mereka. Tapi tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah. Bacalah bismillah. Kerana syaitan tidak akan dapat membuka pintu yang tertutup. Benda ni, saudara boleh buat eksperimen. Tak boleh. Benda ni benda yang gaib. Syaitan ni benda gaib. Kita tidak boleh lihat dia. Kecuali pada setengah pihak yang Allah berikan kurniaan itu tidak dinafikan. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Tapi kebanyakannya tidak boleh lihat. Innahu yarakum wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Mereka melihat kamu, kamu tidak melihat mereka. Jadi sebenarnya syaitan tidak boleh membuka pintu yang tertutup, yang kita tutup dengan bismillah itu. Dan ikatlah, tutuplah tempat minum kamu. Sebut nama Allah. Tutuplah tempat makan dan minum kamu dan sebut nama Allah. Qirab ni kalau kita bayar salam dengan qirbah. Qirbah ni adalah bekas kulit yang digunakan oleh Arab untuk menadah air dalamnya. Macam kita water container lah. Jadi kalau kamu tidak ada benda untuk menutup makanan kamu pada waktu malam ini, kamu nak tidur dan sebagainya, letaklah sesuatu melintangkan di atasnya, kayu, sebatang pun tak apa, dan bacalah nama Allah. Allahu'alam sahaja. Mungkin syaitan boleh membuat kejahatan kepada makanan ini untuk letakkan racun dan sebagainya. Letak santau ke apa yang orang Melayu percaya itu. Tapi dengan sebab kita mohon pada Allah perlindungan, maka Allah akan jadikan benteng daripada kejahatan-kejahatan ini. Kita pernah ini mereka Allah sekalian. Kita cerita tentang syaitan ni, gangguan, apa yang kita panggil sebagai kerasukan. Kita ruqyah yang paling baik, yang paling mujarab adalah dengan baca Al-Fatihah. Lagi baca apa? Baca ayat kursi. Lagi baca apa? 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Lagi baca apa? Baca Qul huwallahu ahad. Lagi Qul a'udzu birabbil falaq. Lagi Qul a'udzu birabbin nas.
dan berilah tiupan kepada orang yang kena kerasukan ini. Ulangilah baca ayat-ayat tersebut 3 kali ataupun lebih. Sebenarnya ini kalau saudara tidak mampu untuk mencatat, bacalah dalam buku tentang alam jin yang ditulis oleh Datuk Ismail Kamus. Buku yang penuh dengan color ini menurunkan kepada kita betul menangani gangguan jin untuk kerasukan dan sebagainya. Ada setengah-setengah buku yang cerita tentang perbuatan Islam, dalamnya ada banyak perkara khurafat. Kita harus jauhi, saudara. Tidak ada kelebihan yang daripada kayu kokar. Tidak ada kelebihan yang daripada benda-benda objek-objek tertentu untuk menghalau jin. Tidak ada. Itu syirik kepada Allah SWT. Bagaimana nak pergi haji, jangan gunakan kayu kokar untuk menyelamatkan daripada demam, penyakit. Ini syirik kepada Allah SWT. Kita diajar surah Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat akhir surah Al-Baqarah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Diulang 3 kali, diulang 3 kali ataupun lebih. Kerana ia adalah penyembuh. Wa nazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kadang-kadang di kalangan masyarakat kita ni suka keputusan yang instant. Dianggap benda itu sekali baca boleh sembuh. Sedang ini boleh kat pastian, kita tidak mengamalkan Islam. Itu sebab doa ni tidak mujarab untuk kita. Tajwid ni tidak betul, amalannya tidak ada. Kadang-kadang yang kena itu pun tak ikut undang-undang Islam. Ketetapan Allah SWT dia tidak mau ikut. Dia sendiri pun tidak tahu aurat, dia sendiri pun tidak semayang. Macam mana ubat ni nak peranan untuknya? Kerana dia bersifat abstrak, benda yang bersifat, benda yang kita tidak nampak. Datanglah kamu berubatnya siapa sekalipun. Kalau diri kamu itu tidak betul, maka dia tidak menjadi wadah yang tepat untuk mengisi kalam Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya benar ini boleh kat Allah sekalian. Jadi dengan keadaan ni kalau kita amalkan, Allah SWT selamatkan kita. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan begitu juga Ibn Jauzi yang Talbis Iblis. Sudah pun diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan nama Balikan Iblis oleh Allahyarham Syed Ahmad Smaid. Tapi tulisan depannya silap. Dikatakan Ibnu Qayyim punya kitab. Ini bukan Ibnu Qayyim punya kitab, ini Ibnu Jauzi punya kitab. Di mana berlaku kesilapan tersebut, Allahu a'lam. Jadi dia ajar kita dalam Talbis Iblis dan juga Ihya Ulumuddin, persenjataan yang hebat ini hanya akan berfungsi apabila kita beritizam menggunakannya. Bukan saat kita susah barulah kita nak menggunakan. Dia tidak akan menjadi senjata yang ampuh. Dia tidak akan bermakna. Waktu kena baru kita nak pakai, tidak jadi. Kita kena beriltizam dengan ayat-ayat Allah SWT ni sebagai pakaian, wirid tersebut sebagai amalan, barulah dia jadi pembimbing untuk kita, saudara. Jadi saya ini boleh kat Allah sekalian, orang yang kena kerasukan ni kena menjujurkan dirinya, memberikan penumpuan kejujurannya kepada tauhid yang murni pada Allah SWT. Dan orang yang mengubat pun kena ada kadar yang minimum requirement dia, mestilah seorang yang tauhidnya bersih, akidahnya bersih. Barulah senjata tersebut akan bermanfaat untuk melawan musuh Allah SWT ini. Tanpanya saudara yang dimuliakan Allah sekalian, perkara ini tidak akan memberi semangat kesan kepada kita sebenarnya. Jadi ini kita bincangkan tentang gangguan syaitan. Dan juga kita cerita benda ni kerana kaitan syaitan ni berulang-ulang dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ingatan kepada kita bahawa perkara tersebut wujud. Dan beriman hanyalah satu tanda iman kepada Allah SWT, kerana ia satu yang warid dalam Al-Quran Karim. Cuma bagaimana kita menanganinya, persiapan kita, dinding, pendinding diri, kekuatan diri, antibody diri untuk menanganinya, yang akan membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Saya pernah dimulai kat Allah sekalian. Ayat ini sebut wasyayatina kulla bana'in wa ghawas. Dan kami tundukkan kepada Nabi Sulaiman ni syaitan-syaitan semuanya ahli pembangun bangunan dan juga penyelam. Rupanya syaitan ada banyak specialization pula. Ada yang pakar bangunan, ada yang boleh menyelam dalam laut, ada yang bawa wadah-wadah seperti periuk besar daripada dalam laut lautan ini. Ini apa yang kita panggil oyster, bawa keluar bahan-bahan yang pelik dari lautan untuk penggunaan Nabi Sulaiman, permata dan sebagainya. Cerita-cerita kehebatan ini akan kita lanjutkan dalam kuliah akan datang. Pekerjaan-pekerjaan berat yang tidak mampu dilakukan manusia ini adalah satu anugerah Allah kepada Nabi Sulaiman, menakluki jin, dan di bawahnya bernaung segala bentuk makhluk, semuanya izin Allah SWT. Ada satu soalan yang kemukakan oleh para ulama tafsir. Apakah semua jin dan syaitan di bawah kuasaan Nabi Sulaiman? Soalan ini akan kita jawab dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.